Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana, maklumat sahih jenama dipercayai. Malam ini bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Dan berikut paparan utama hari ini. Rumah kongsi pekerja di Sepang, antara 3 kluster baharu dikenal pasti melibatkan 6 kes positif COVID-19. 110 kontena berisi bahan buangan debu bertoksik yang ditinggalkan di pelabuhan akan dihantar ke negara asal. Lagi 3 kluster baharu jangkitan COVID-19 dikesan iaitu kluster rumah kongsi Sepang, kluster Jeti Kuching dan kluster restoran Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan terbaru hari ini memaklumkan ketiga-tiga kluster itu merekodkan 6 kes positif daripada 135 orang yang telah disampel, manakala 365 lagi negatif jangkitan. Ya, ia menjadikan dalam tempoh 3 hari sebanyak 8 kluster baharu telah dikenal pasti. Setakat 12 tengah hari tadi di kluster rumah kongsi Sepang, seramai 96 orang pekerja telah disaring. Kluster itu melibatkan 2 kes positif iaitu 1 warga Indonesia, kes indeks ke 8,739 dan 1 warga Bangladesh kontak rapat kes yang dilaporkan pada hari ini. Kluster kedua dikesan di sebuah restoran di Brickfields, Kuala Lumpur hasil saringan rawat di lapangan oleh pejabat kesihatan daerah seramai 250 orang iaitu 14 orang pekerja di restoran dan 236 orang pelanggan restoran telah disaring. 2 kes dikesan positif dan 248 lagi negatif. Manakala kluster Jeti Kuching Sarawak seramai 25 orang nelayan telah disaring melibatkan 2 warga Indonesia iaitu kes ke 8,736 dan kontak rapat kes yang dilaporkan hari ini. 23 lagi yang telah disaring disahkan negatif jangkitan. Punca jangkitan semua kluster itu masih di dalam siasatan. Sejak Jumaat lalu, 5 kluster baru dilaporkan. Ya, dalam pada itu Malaysia kembali merekodkan 2 angka kes baru COVID-19 apabila 15 kes baru dilaporkan hari ini berbanding 9 kes semalam. Ya, ini menjadikan jumlah kes pandemik berkenaan sebanyak 8,779 kes dengan jumlah kes aktif kebolehjangkitan sebanyak 103 kes. Daripada 15 kes baharu itu, 4 adalah kes import jangkitan di luar negara. Ia melibatkan 2 warga negara dan 2 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia, iaitu 1 kes atas urusan kerja dan 1 kes lagi merupakan pasangan kepada rakyat Malaysia. Manakala 11 kes penularan di dalam negara pula membabitkan 8 kes dalam kalangan warga negara dan 3 kes bukan warga negara. Terdapat 7 kes telah pulih menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,553 kes. Sementara itu, 1 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 123 kes. Mangsa lelaki warga tempatan berumur 72 tahun mempunyai penyakit darah tinggi, kronik dan strok. Penghuni di Pusat Jagaan Warga Emas itu mula mengalami gejala demam dan batuk pada 10 Julai lalu. Sijil peperiksaan bersepadu UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan sekiranya mahu kerajaan mempertimbangkan pengiktirafan sijil tersebut. Kenyataan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah menyatakan kerajaan akan mengiktiraf UEC semasa pertemuan beliau bersama pimpinan Persekutuan Persatuan Cina Malaysia Huazong baru-baru ini.
Sebaliknya, Tan Sri Muhyiddin menyebut bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan sebahagian. Ia susulan keputusan kerajaan pada 2012 menerima lepasan UEC untuk mengikuti program ijazah Sarjana Muda Pengurusan PISMP dalam pengkhususan Bahasa Cina di Institut Pendidikan Guru. Keputusan itu dengan syarat calon lulus sijil pelajaran Malaysia dan memperoleh sekurang-kurangnya grade kepujian dalam Bahasa Melayu. Semalam, Hua Zong dalam satu kenyataan mendakwa bahawa Perdana Menteri secara peribadi berharap kerajaan akan mengiktiraf UEC suatu hari nanti. Jabatan Alam Sekitar JAS berjaya mengesan 110 unit kontena berisi bahan buangan debu Electric Arc Furnace EAF bertoksik yang ditinggalkan di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Iskandar Puteri Johor pada 3 Jun lalu. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ia penemuan terbesar seumpamanya sejak Malaysia menangani Konvensyen Basel pada 1993. Bahan bertoksik itu akan dihantar semula ke negara asal. Beliau yang meninjau kontena tersebut di Wisma Kastam PTP berkata kontena tersebut diisytiharkan membawa bahan pekatan zinc dari Romania dan transit di Malaysia sebelum dihantar ke negara pengimport Indonesia. Namun pemeriksaan mendapati ia turut diisi dengan 1,864 tan EAF sejenis bahan buangan berjadual di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 2005. Menegaskan bahawa sebagai ahli kepada Konvensyen Basel, Malaysia komited untuk memenuhi sepenuhnya obligasi di bawah konvensyen tersebut. Sebarang pergerakan bahan buangan berbahaya merentasi sempadan hendaklah mematuhi prinsip PIC. Polis antarabangsa telah dimaklumkan selain pihak berkuasa Konvensyen Basel Romania bagi urusan penghantaran semula ke semua kontena tersebut ke negara asal. Debu bahan EAF dihasilkan daripada industri berasaskan besi dan keluli, mengandungi logam berat berbahaya seperti zinc, ferrum, kromium, kadmium dan plumbum. Bahan tersebut berisiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar jika tidak diuruskan mengikut SOP ditetapkan. Sejak awal tahun sehingga 30 Jun lalu, terdapat 28 kes import haram buangan berjadual dikesan JAS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Setakat semalam, 266 kes kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung berita palsu COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 172 masih dalam siasatan. Manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah, 12 lagi diberikan notis amaran, 13 dalam proses perbicaraan dan 17 telah mengaku bersalah. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan tiada pertambahan kertas siasatan baharu dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh lebih 2 bulan lepas. Ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat terhadap penyebaran berita palsu telah meningkat. PDRM dan SKMM juga sedang dalam proses penilaian beberapa laporan yang diterima berkenaan berita palsu mengikut peruntukan undang-undang sedia ada dan terus membuat pemantauan lebih ketat. Dalam perkembangan sama, sebanyak 352 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas KKMM. Pasukan itu ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Mengenai operasi pematuhan SOP iaitu hari ke-38 PKPP dikuatkuasakan semalam, 78 individu telah ditahan kerana ingkar arahan. Seorang individu dikenakan perintah reman dan 35 orang lagi dibenarkan diikat jamin manakala 42 individu lagi di kompaun. Antara kesalahan termasuk aktiviti awam yang menyukarkan penjarakan sosial dan aktiviti yang melanggar SOP. Berhubung operasi benteng, polis telah membuat 67 sekatan jalan raya di seluruh negara dan 40,495 kenderaan telah diperiksa bagi mengekang kemasukan pendatang asing terutama di lorong-lorong tikus. Lagi 14 warga asing ditahan atas kesalahan imigresen. Operasi pemantauan terus dilakukan menyasar premis pasaraya, restoran, kawasan penjaja,
kilang, terminal pengangkutan darat, air dan udara selain di premis kerajaan. Mengenai proses saringan individu yang baru tiba di tanah air, daripada 934 orang tiba semalam, seorang individu telah dibawa ke hospital manakala selebihnya diarah menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Mereka baru pulang dari Jepun, Indonesia, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Singapura, Australia, Turki, Korea Selatan, India, Bangladesh dan Iran. Sejak 10 Jun sehingga semalam, seramai 21,014 individu telah disaring di pintu masuk KLIA. 77 daripadanya positif dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Manakala 20,937 individu lagi negatif COVID-19 dan sedang menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Menjelang Ogos ini, kesemua 562 pusat pemulihan dalam komuniti PDK di seluruh negara akan dibuka semula selepas ditutup akibat pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berkata, kesemua PDK telah diminta mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Total PDK kita 562 PDK di seluruh Malaysia dengan jumlah pelatih yang kita ada hampir 21,000. Dia 21,000. Jadi jumlah sebenarnya 20,303. Jadi yang kita akan buka ini sudah pasti ada SOP tertentu yang perlu diikuti berikutan dari PKPP yang kita ada sekarang ini, dan ianya dalam proses untuk kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Pada majlis interaksi bersama program PDK ini, Datuk Seri Rina memaklumkan sebanyak 3.4 juta ringgit diperuntukkan kepada PDK di Pulau Pinang. Ia bagi menampung elaun pelatih orang kurang upaya, sagu hati penyelia dan petugas serta pengurusan premis termasuk utiliti. PDK merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial OKU. Solat Jumaat di wilayah Persekutuan perlu kekal dilaksanakan secara satu sesi. Bagaimanapun, di negeri-negeri ia tertakluk kepada keputusan pentadbiran agama masing-masing selaras keputusan dibuat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, jemaah boleh menunaikan solat dalam masjid, ruang tepi dan kawasan sesuai selaras SOP dan penjarakan sosial ditetapkan. Kita telah mengambil ketetapan bagi pihak, contohnya di wilayah Persekutuan, kita tak akan buat 2 sesi, kita buat 1 sesi sahaja. Tertakluk kepada pentadbiran agama negeri. Masih lagi kena 1 sesi? Setakat ni, apa yang dimaklumkan kepada saya, mereka buat 1 sesi sahaja. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan bantuan Yadim peduli pasca COVID-19 musaadah di Pelabuhan LKIM Cendering, Kuala Terengganu. Keperluan untuk menunaikan solat Jumaat 2 sesi di negeri-negeri adalah disebabkan kesesakan jemaah dan ruang terhad di masjid-masjid susulan penjarakan sosial bagi mengelak jangkitan COVID-19. Baik, usaha rapatkan jurang pendapatan rakyat baki kelemahan. Ya, Bawasan Kemakmuran Bersama 2030 akan dilancar semula. Laporannya seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bincang pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bincang pertama kali. Dulu orang kami tais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu.
Kerajaan akan melancarkan semula wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 yang dijangka disempurnakan Perdana Menteri dalam tempoh terdekat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, pelancaran semula itu bagi memperbaiki kelemahan pelaksanaan sebelum ini dan bagi mencapai sasaran ditetapkan. Antara lain ialah usaha kerajaan merapatkan jurang pendapatan antara daerah dan negeri. Sebab kalau dilihat dahulu, ya selepas dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat ataupun Yang Amat Berbahagia mantan Perdana Menteri, tidak digerakkan begitu cepat, tidak diberi pendedahan kepada masyarakat umum. Itu mungkin kelemahan awal dan kita nak perbaiki semula sebab kita mahu rakyat memahami hala tuju kerajaan dari sudut pembangunan ekonomi negara. Beliau menjelaskannya dalam sidang media selepas sesi libat urus kali ketiga bersama pihak berkepentingan di Kota Baru. WKB 2030 ialah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mapan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Malaysia mampu memulih dan merancakkan semula ekonomi dengan kadar segera meski berdepan impak penularan COVID-19. Ia disokong dengan asas ekonomi yang kukuh, struktur ekonomi yang pelbagai, sistem keuangan mantap dan keberkesanan langkah pengurusan kesihatan awam. Justru pengarah negara Bank Dunia bagi Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand, Asia Timur dan Pasifik, Diame Diop mencadangkan kerajaan fokus melaksanakan 3 perancangan bagi memacu ekonomi. Bagi jangka pendek, kerajaan perlu menambah lagi bantuan keuangan kepada golongan terjejas, khususnya isi rumah dan peniaga yang terjejas. Tidak dinafikan beberapa sektor seperti perkilangan mula rancak, namun tempoh pemulihan ekonomi memerlukan masa menyebabkan ramai yang mengalami pengurangan pendapatan dan belum mendapat pekerjaan baharu. Secara jangka sederhana, langkah yang perlu diambil adalah dengan menyediakan ekonomi untuk beroperasi mengikut kebiasaan baharu. Kerajaan juga perlu memulihkan pemampuan fiskal untuk bersedia menghadapi krisis yang akan datang. Apabila ekonomi pulih kelak, langkah pembaharuan perlu diambil untuk meningkatkan hasil cukai termasuk mencari sumber hasil baru yang lebih progresif. Fokus utama juga perlu diberikan untuk meningkatkan kemahiran dan melatih semula tenaga kerja dalam ekonomi baharu serta merancakkan agenda digital. Meski pintu sempadan antarabangsa masih belum dibuka sepenuhnya, Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB telah mewujudkan jawatan kuasa COVID-19 bagi meninjau perjalanan penumpang dan memperbaikinya mengikut keperluan. Ia bagi memastikan keselamatan dan kesihatan penumpang sentiasa terjamin ketika berada di lapangan terbang. Demi memastikan semua SOP mengelak jangkitan COVID-19 dipatuhi, malah diperkukuhkan, persekitaran tanpa sentuhan diaplikasikan. Dan seterusnya, laporan bersama wartawan Mohan Chinasami. Menjadi kebiasaan baharu bagi kebanyakan operasi lapangan terbang di dunia, susulan COVID-19, MAHB tidak ketinggalan melaksanakan teknologi tanpa sentuhan. Antaranya ialah teknologi pembersihan automatik yang menggunakan lampu sinar UV yang dipasang di bilik mandi dan robot sinar ultraunggu UV bagi membersihkan kawasan terminal. Malaysia Airport Holdings Berhad telah pun mengambil beberapa aspek keselamatan bagi memastikan kesihatan penumpang terjaga. Selain itu, mereka juga meletakkan SOP-SOP yang tertentu bagi memastikan penumpang yang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 melalui aspek keselamatan yang terperinci. Penanda jarak sosial yang merupakan kebiasaan baharu turut diletakkan di semua kaunter daftar masuk, kawasan tutupan bagasi dan juga di lift. Begitu juga di kawasan tempat duduk bagi mengingatkan penumpang agar sentiasa menjaga jarak sosial selain hebahan awam.
selain mewar-warkan kepada orang ramai mengenai prosedur terbaru di lapangan terbang menerusi laman sosial rasmi Malaysia Airport seperti di Instagram, Facebook dan Twitter, banyak pemberitahuan mengenai keselamatan perjalanan turut disiarkan melalui skrin digital kami untuk perjalanan lapangan terbang yang selamat. Bagi penumpang yang ingin berlepas, sejurus tiba di lapangan terbang, mereka akan melalui kawasan imbasan suhu menggunakan mesin imbasan termal. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka tidak dibenarkan masuk dan akan terus dibawa ke makmal untuk saringan lanjut. Bagi penumpang yang terbang ke Malaysia dan iaitu dari luar negara, mereka diwajibkan untuk membuat ujian COVID-19 sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ketibaan dan menghantar sijil bukti kesihatan yang mereka bebas daripada COVID-19 kepada petugas kesihatan bertugas. Penggunaan aplikasi MySejahtera turut diguna pakai bagi memudahkan untuk urusan pengesanan jika berlaku sebarang kluster jangkitan. Jika kita lihat di sini, pegawai dari Kementerian Kesihatan turut ditempatkan di lapangan terbang ini bagi proses saringan terhadap penumpang-penumpang daripada penerbangan antarabangsa. Ini sebagai langkah yang diambil oleh pihak MHB bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 di dalam negara. MHB turut mengingatkan agar para penumpang dapat memakai pelitup separuh muka mereka setiap masa ketika berada di dalam lapangan terbang dan sentiasa memberi kerjasama kepada petugas barisan hadapan. Mohan Cinasami, RTM. Penggunaan teknologi drone dan pemasangan radar dalam sistem kawalan sempadan negara antara cadangan yang dipertimbangkan bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan oleh agensi berkaitan negara. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, penyediaan aset canggih itu diperlukan seiring penggunaan alatan sama kini sudah dipraktikkan oleh pasukan keselamatan di negara jiran. Kerajaan kita mestilah membuat persiapan yang sama supaya sempadan kita ini kita awasi dan anggota yang bertugas dalam keadaan penuh siap siaga dan semua aset dan keperluan yang diperlukan oleh anggota petugas ini dapat kita bekalkan. Beliau mengulas perkara itu selepas melawat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jeli sempena lawatan kerja sehari ke Kelantan. Mengulas lanjut, penambahbaikan terhadap sistem keselamatan itu akan dilakukan secara berperingkat. Antara agensi penguatkuasaan yang terlibat dalam mengawal sempadan negara ialah Pasukan Gerakan AM, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej serta angin yang terkini, di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, terutamanya melibatkan kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Dan walau bagaimanapun, melalui paparan imej satelit semasa diperhatikan terdapat kelompok awan aktif melibatkan kawasan perairan Sabah Barat yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan hujan lebat dan juga ribut petir yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut, yang sekaligus masih lagi boleh memberikan kesan keadaan yang agak berbahaya, terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Seterusnya, melalui paparan imej kamera radar semasa pula diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi, terutamanya melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor kini sudah mula reda. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap yang masih lagi berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak dan juga negeri Kelantan masih lagi sedang berlaku dan dijangka
akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak pula, diperhatikan hujan lebat dan berpetir masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga bahagian pantai barat negeri Sabah. Pedalaman negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan yang kini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangka boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir juga disyerap di sekitar bahagian Seri Aman, Sarike dan juga Sibu serta melibatkan bahagian Limbang negeri Sarawak yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Untuk ramalan cuaca pada hari esok pula, keadaan cuaca cerah dijangka untuk keseluruhan negeri di Semenanjung juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, kecuali hujan lebat dan ribut petir yang masih lagi dijangka boleh berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan Sabah Barat dan juga kawasan perairan negeri Sarawak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Meski hanya banjir kilat, penduduk berdepan kerugian cecah ribuan ringgit. Penduduk Kajang dan Hulu Langat kongsi detik cemas banjir terburuk dalam tempoh 4 tahun. Paparannya seketika nanti. Baik, semalam lebih 20 kawasan di daerah Kajang dan Hulu Langat dilanda banjir kilat susulan hujan berterusan sejak petang hingga ke malam. Sejumlah 31 buah keluarga melibatkan 128 orang mangsa ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di SK Sungai Serai, Dewan Kampung Baru Sungai Chua dan Kompleks Penghulu Batu 10 Ceras. Ya, bagaimanapun kesemua mangsa sudah dihantar dan dibenar kembali ke rumah masing-masing sekitar jam 9 pagi tadi. Kru kami melakukan tinjauan pasca banjir di beberapa lokasi di sekitar Kajang dan Hulu Langat. Bagi penduduk kampung Sri Jambu dan Taman Muhibah Kajang, banjir kilat yang berlaku semalam disifatkan yang terburuk pernah berlaku selepas kali terakhir sekitar tahun 2016. Start dari pukul 8 tu air dah start naik. Mula daripada sejam selepas tu air dah mula naik sampai ke atas ni. Tinggi mana tu kalau? Tinggi dari pukul 8 tu dah paras betis. Dalam pukul 10 lebih tu dah naik sampai ke rumah. Memang mengejut dah. Dari 15 minit awal tu memang air kita tak jangka pun. Sebab sebelum ni tak pernah jadi pun. Last banjir saya ingat dalam 5-6 tahun lepas lah. 5-6 tahun lepas. Tak ada teruk sangat lah. Maknanya walau barah pinggang je lah. Tak sampai masuk ke dalam rumah lah. Ini yang sejak 32 tahun saya duduk sini ni lah. Banjir yang saya rasa paling teruk lah saya alami. Selama saya duduk sini. 30 tahun lebih. Beberapa peniaga ditemui juga turut berkongsi kisah cemas saat air mula memasuki premis mereka. Antara yang terkesan pengusaha gerai makan dan pengedar barangan perkakas rumah serta keperluan harian. Kos kerugian dijangka mencecah ribuan ringgit melibatkan peralatan operasi utama seperti peti sejuk, bekalan bahan mentah selain kenderaan perdagangan. Hujan dah lebat, kita orang pun risau sebab takut banjir. Ready nak naikkan beras semua atas tempat tinggi. Tapi tak expect dalam pukul 8 macam tu banjir kilat kan. Air masuk deras laju. Memang air naik tiba-tiba daripada pinggang terus naik sampai bahu. Kita orang dah cepat-cepat sebab peti sejuk ni dah rebah dah. Dia dah terapung, rebah. So kita orang berlari semua selamatkan dirilah. Kereta saya pun dah terendam parking situ. Ini banyakkannya barang kaca. So dia packing dengan kotak. So kotak ni bila kena air dia lembik tau. Dia jadi lembik lah. So sekarang ni kena bawa ke rumah basuh. Lepas tu minta HQ hantar kotak baru dan repacking balik lah. Sementara itu, Pegawai Daerah Hulu Langat Najmuddin Jemain ketika ditemui menjelaskan antara faktor utama insiden banjir kilat semalam adalah jumlah taburan hujan yang luar biasa. Perkara itu akan diperincikan bersama pihak berwajib termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran. Keseluruhan kawasan
Sungai Langat ni hanya boleh menampung sekitar 90 mm saja. Walau bagaimanapun berdasarkan tolok yang disediakan oleh pihak JPS di kebanyakan tempat menunjukkan semuanya melebihi 100 dan paling tinggi di Sungai Kantan dan juga Kajang yang melebihi 120 mm taburan hujan. Keprihatinan seorang kapten bas perantara MRT memberi bantuan kepada penduduk yang terperangkap dalam musibah banjir kilat di Kajang, Selangor semalam menarik perhatian netizen. Menerusi video yang tular di laman sosial itu, tindakan beliau bersama beberapa lagi pemuda dalam usaha memindahkan penduduk yang terlantar dalam detik cemas tersebut juga mendapat perhatian pihak pengurusan prasarana Malaysia Berhad. Pada waktu kejadian, Izan Shah Samsudin, 33 tahun, sedang memandu bas nombor laluan T461 menghala ke hub MRT Kajang. Ketika melalui Taman Bangi kira-kira jam 9.50 malam, sekumpulan penduduk cuba mendapatkan bantuan bas perantara MRT yang melalui kawasan tersebut. Paras air ketika itu telah mencecah paras lutut dan kenderaan ringan tidak boleh lagi melalui kawasan tersebut. Pemandu bas tersebut yang telah 3 tahun berkhidmat dengan Rapid Bus Sendirian Berhad lalu membantu mangsa terbabit dibawa menaiki bas hingga ke kawasan selamat sementara menunggu pasukan perubatan tiba. Prasarana berterima kasih kepada kapten bas dan penduduk setempat yang memberikan bantuan kecemasan kepada penduduk. Pelan bagi membangunkan kompleks Custom Immigration Kuarantin dan Keselamatan CIQS Tebedu sedang dirangka Kementerian Dalam Negeri. CIQS Tebedu berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan Sarawak. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata selepas siap pelan itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk pertimbangan. Beliau melawat kompleks berkenaan. CIQS Tebedu merupakan pintu masuk ke Sarawak dan wilayah Kalimantan, Indonesia. Menurutnya, selain meninjau sendiri sama ada perancangan yang sedang dibuat dapat diteruskan atau sebaliknya, lawatan ini juga bagi memantau pengoperasian agensi-agensi di bawah KDN. Datuk Seri Hamzah yang menamatkan kerja rasmi 3 hari sejak Jumaat lalu turut melawat Pelabuhan Darat Tebedu bagi meninjau operasi dan kemudahan yang ada di kawasan berdekatan kompleks itu. Kempen beli barangan Malaysia dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam berbeza dengan kempen sebelum ini kerana melibatkan kerjasama lebih meluas daripada 10 kementerian. Penganalisis ekonomi Dr. Haniza Khalid yakin kerjasama itu mendapat kerjasama semua pihak dan membantu memulihkan ekonomi negara. Jelasnya pendekatan digital ekonomi yang digunakan juga amat jelas. Keterbatasan melaksanakan aktiviti dalam kebiasaan baharu pasca COVID-19 tidak seharusnya menghalang rakyat menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan. Ia menggunakan pendekatan digital ekonomi yang sangat ketara, iaitu meletakkan saluran untuk barangan buatan Malaysia ini di dalam platform-platform e-dagang utama. Jadi ini juga akan menyemarakkan lagi pengetahuan ataupun kesedaran masyarakat tentang adanya barang-barang Malaysia yang mudah didapati, ya, unik, sesuai dengan cita rasa tempatan, menggunakan barangan segar dan juga mempunyai sentuhan yang kadang-kadang yang homemade. Kempen itu juga akan memberi manfaat kepada usahawan dan peniaga tempatan kerana ia mengutamakan produk buatan Malaysia berbanding produk import. Menerusi penjana, kerajaan memperuntukkan RM20 juta bagi memastikan kempen berjaya sekaligus memberi impak besar kepada sektor peruncitan tempatan. Keterbatasan melaksanakan aktiviti dalam kebiasaan baharu pasca COVID-19 tidak seharusnya menghalang rakyat menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan. Melalui pendekatan Merdeka Community Bonding, sambutan masih boleh dilakukan dengan lebih terkawal. Program anjuran Jabatan Penerangan berkonsepkan komuniti meliputi aktiviti Info on Wheels, IOW dan The Singing Apartment. Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, program bersifat tempatan ini lebih terkawal dan dipertanggungjawabkan
tanggungjawab kepada pemimpin penduduk setempat. Kita pun sekarang ni dah beri tanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin tempatan untuk kawal keadaan. Sekarang frontliners ialah kita sendiri. Jadi kita tahu kalau zon kita hijau, bagaimana kita nak bertindak. Kalau zon kita kuning, macam mana kita nak bertindak. Dan kita nak mengelak orang daripada zon kuning datang ke zon hijau, zon merah datang ke zon hijau kan. So melalui cara inilah kita boleh kontrol keadaan. Beliau ditemui pada Merdeka Program Community Bonding di Putrajaya. Turut hadir Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bersua kembali. Permintaan terhadap model kenderaan import sepenuhnya CBU dijangka kembali meningkat susulan penurunan harga kenderaan. Perubahan harga itu disokong langkah kerajaan memberikan pengecualian cukai jualan sebanyak 50% khusus untuk model import menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Bencana. Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema, Datuk Zainuddin Abdul Rahman mengatakan bahawa ini membantu kelangsungan perniagaan mereka yang terjejas disebabkan penularan COVID-19. In fact, untuk tahun ini saja, sehingga 31 hari bulan Jun tahun 2020, pengeluaran AP di meeting ya, sebanyak lebih kurang 11,000 saja. Sekarang ini daripada 35,000 diperuntukkan untuk ahli Pekema. Not even half, you see. Maknanya keadaan ekonomi very bad. Pengarah Eksekutif SMI Cars Sendirian Berhad, Irene Diana Datuk Maruf Khan berkata, pemain industri perlu mengambil peluang ini memperkenal pelbagai langkah promosi bagi meningkatkan hasil jualan mereka. Dari segi prospek, customer yang datang, tapi dengan adanya insentif yang kerajaan bagi 50% tax, macam kita berharap maybe orang akan lebih banyak datang dengan ada insentif ni, dan pada masa yang sama maybe harapan saya mungkin kerajaan dapat membantu prolongkan pengecualian ni mungkin dalam setahun 2 tahun bagi kita cover up sikit losses made during MCO ni. Tambahnya langkah kerajaan mengurangkan kadar dasar semalaman OPR pada kadar 1.75% akan mengurangkan kadar faedah pinjaman. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC mengekalkan sasaran untuk menarik nilai pelaburan RM70 bilion ke wilayah berkenaan menjelang tahun 2025. Tidak dinafikan penularan wabak COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi, namun ia dilihat hanya bersifat sementara dan tidak akan menjejaskan perancangan pembangunan yang sedang dan akan dijalankan ECERDC. Ikuti laporan disediakan Kamal Firmansyah Kamaluddin. ECERDC telah melancarkan Pelan Induk ECER 2.0 bagi terus memacu pembangunan sosio-ekonomi di Pantai Timur. Antara matlamatnya, merapatkan jurang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru Ketua Pegawai Eksekutifnya, Baitzawi Cik Mat berkata, pihaknya perlu lebih giat menarik pelaburan ke wilayah tersebut dalam usaha mewujudkan 120,000 peluang pekerjaan dan 60,000 peluang keusahawanan kepada rakyat. Di bawah Pelan Induk ECR 2.0, ECERDC pernah mensasarkan untuk menarik pelaburan
dalam jumlah yang besar iaitu 70 bilion ringgit ke wilayah Pantai Timur. Jadi memandangkan situasi semasa kini dengan penularan COVID-19 dengan ekonomi yang begitu tidak seimbang, adakah ECRDC masih ingin mengekalkan matlamat yang sama? Kami membuat infrastruktur yang berimpak tinggi yang membolehkan pelabur-pelabur datang melabur terus ke wilayah ekonomi Pantai Timur. Kami juga pada masa yang sama memastikan seluruh rakyat Pantai Timur mendapat manfaat daripada pelabur yang datang dan juga projek-projek prasarana dan infrastruktur yang kami lakukan. Tambahnya, menerusi pelan jana semula ekonomi negara penjana, ia akan membantu ECERDC meneruskan strateginya dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangkan impak pandemik di wilayah itu. Dalam pelan induk yang pertama, kami telah mensasarkan 110 bilion pelaburan pada tahun 2020. Alhamdulillah kami telah capai 3 tahun lebih awal daripada tahun 2017, kami telah mencapai 111 bilion. InsyaAllah kami akan mendapat sasaran kami sama seperti pelan induk 1.0. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Nazri. Silakan Nazri. Bowling Padang diharap jadikan sukan demonstrasi Sukan C Vietnam. Maba tampilkan 11 muka baharu. Terima kasih Meg dan Faris. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Persekutuan Bowling Padang Malaysia PLBM berharap acara bowling dapat dijadikan sebagai sukan demonstrasi pada Sukan C ke-31 di Vietnam tahun hadapan. Setiausaha Agung PLBM Syed Zainal Abidin Syed Zain berkata permohonan itu berikutan tuan rumah dikatakan tidak mempunyai fasiliti yang mencapai standard antarabangsa sekaligus menyukarkan untuk sukan berkenaan dipertandingkan. Vietnam dilaporkan mempunyai pemain yang kebanyakan adalah warga asing yang menetap di negara berkenaan selain fasiliti atau gelanggang yang tidak mencapai standard antarabangsa. Syed Zainal menambah Malaysia sedia menawarkan bantuan teknikal kepada Vietnam sekiranya diperlukan, tetapi berharap sekurang-kurangnya Sukan Bowling Padang dijadikan sebagai sukan demonstrasi terlebih dahulu. Semalam, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Seri Muhammad Nozar Zakaria mengesahkan 8 persatuan sukan iaitu sambo, kriket, pelayaran, bola jaring, bowling padang, hoki dalam dewan, squash dan rugby 7 sebelah telah menghantar permohonan rayuan. Kali terakhir Sukan Bowling Padang tidak dipertandingkan adalah pada edisi 2015 di Singapura. Pencapaian terbaik Malaysia adalah muncul juara keseluruhan acara itu di Sukan C Kuala Lumpur 2017 dengan meraih 7 pingat emas dan 1 perak. Vietnam dilaporkan bercadang menganjurkan 36 jenis sukan melibatkan 450 acara pada Sukan C 2021 dari 21 November hingga 2 Disember. Penantian yang penuh dramatik selama 37 tahun buat Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT apabila melakar sejarah sulung dengan menjuarai pentas tertinggi iaitu Kejohanan Rugby Piala Agung edisi ke-37 pada tahun lalu diberi penghormatan dalam satu majlis untuk meraihkan pasukan tersebut. PRNT membuat kejutan selaku juara berganda setelah memenangi Kejohanan Rugby 7 sepasukan kebangsaan pada tahun sama. Pada majlis ringkas itu, 35 pemain skuad Piala Agung dan 12 pemain dari skuad 7 sepasukan menerima ganjaran insentif wang kemenangan sebanyak RM150,000 daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Pemain yang ditemui menzahirkan tanda syukur dan terima kasih kepada pihak pengurusan, khususnya kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana memberi penghormatan sedemikian. Lebih menggembirakan, Kapten Rugby Terengganu juga adalah bekas Kapten Pasukan Kebangsaan Muhammad Syahid Ashraf Rosli yang turut menzahirkan akan bersara dari pentas kebangsaan untuk memberi tumpuan kepada bidang kejurulatihan. Pada Kejohanan Rugby Piala Agung edisi lalu, Terengganu yang hadir selaku pasukan bukan pilihan
membuat kejutan di sang akhir kepada Sabah yang hadir selaku penyandang juara dan pasukan pilihan kejuaraan musim itu. Manakala pasukan 7 sepasukan Terengganu muncul juara kategori kelompok utama atau Mengkor Kejohanan Siri Rugby 7 sepasukan kebangsaan 2019 selepas mengalahkan Kelantan 24-5 dalam perlawanan akhir yang berlangsung pada September tahun lalu. Ya, kerajaan negeri seperti yang telah saya nyatakan tadi senantiasa memberikan semangat dan juga dorongan kepada persatuan untuk meningkatkan lagi kejayaan mereka dan bila mana kita telah pun berjaya mencapai kejuaraan ini, maka apa yang menjadi tanggungjawab kita adalah mengekalkan kejuaraan itu. Jadi untuk mengekalkan ini kadang-kadang lebih susah berbanding untuk mendapatkan kejuaraan. Inisiatif yang kita dapat ni memang kita akan agihkan kepada pemain-pemain kerana ini merupakan satu penghargaan daripada pihak Persatuan Rugby Negeri Terengganu di atas penak jerih beliau yang telah berusaha keras mencipta sejarah bagi negeri Terengganu merakul kejuaraan Piala Agong buat pertama kalinya. Dan insya-Allah selepas ni kita akan agihkan kepada pemain-pemain dan juga kepada manajemen dan kepada petugas-petugas yang betul-betul lumus memastikan Piala Agong buat pertama kalinya pulang ke negeri Terengganu Darul Iman. Saya punya perancangan patutnya tahun lepas lagi dan slowly saya start akan menceburi bidang kejurulatihan lah. Dan saya pun mungkin akan melaporkan diri saya di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Johor bulan 8 ni, and then onward saya akan fokus untuk development coaching je lah, and then fokus sebagai pemain pun mungkin just tournament lokal sahajalah. Disebabkan pandemik COVID-19 yang menjadi isu global masa kini, Kesatuan Rugby Malaysia KRM selaku Badan Induk Sukan Rugby Negara mengumumkan tidak akan menganjurkan sebarang kejohanan tahun ini. Situasi itu secara tidak rasmi menobatkan Terengganu sebagai penyandang kejuaraan buat kedua-dua kejohanan paling berprestij bagi musim 2019-2020. Tahniah Terengganu. Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA menampilkan sebanyak 11 muka baharu pada mesyuarat agung tahunan MABA ke-43 di Stadium MABA Kuala Lumpur. Penampilan ramai muka baharu bagi membawa pembaharuan dalam badan induk berkenaan dengan diketuai Datuk Tan Kang Nyong selaku Presiden yang menang tanpa bertanding. Beliau yang merupakan timbalan Presiden MABA sejak 2016 menang tanpa bertanding setelah penyandang Presiden Datuk Lua Chun Han mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan itu pada mesyuarat agung tahunan AGM MABA hari ini. Sebanyak 5 jawatan naib Presiden diisi muka baharu termasuk jawatan Setiausaha Agung, Timbalan, Bendahari dan Juru Audit Dalaman. Antara pembaharuan yang akan dibawa oleh Datuk Tan adalah mengembalikan semula penganjuran kejohanan kepada badan gabungan di peringkat negeri-negeri. 2 tahun yang lepas, kita buatkan semua kejohanan di Kuala Lumpur. Hasrat mereka nak meningkatkan mutu pertandingan. Tapi dalam 2 tahun ini kita dapati kita menganjur di Kuala Lumpur tidak mudah, tidak membawa kebaikan bagi affiliate. Kemudian didatangi belanja kuat. Kali terakhir ahli gabungan menganjurkan kejohanan di negeri-negeri pada tahun 2017. Selain itu, Datuk Tan juga menyasarkan untuk mengembalikan pinggan emas Sukan C skuad wanita selepas gagal dipertahankan di Filipina tahun lalu. Sekian berita sukan untuk hari ini. Kembali semula bersama Faris dan Meg. Ketulusan hati seorang kanak-kanak mencuit seorang peniaga untuk memberikan rod pancing secara percuma. Menerusi perkongsian Twitternya, peniaga tersebut, Rob Gannison, berkongsi cerita kanak-kanak tersebut yang ke kedainya untuk membeli rod pancing selepas rod miliknya patah memohon untuk membayarnya dengan 4 ekor ikan haruan yang dibawanya. Ini kerana dia tidak mempunyai wang. Terharu dengan kegigihan kanak-kanak ini, Rob menghadiahkan rod tersebut secara percuma.
Rakaman seekor burung menjadi seakan beku ketika terbang di udara mencetus pelbagai teori dalam kalangan warganet. Insiden yang membingungkan itu terjadi di kawasan kejiranan Tuola Valley di Colombia pada hari Khamis 9 Julai berjaya dirakam oleh penduduk tempatan. Apa yang menakjubkan, walaupun dengan sayap terbuka lebar di ruang udara dan tidak bergerak, burung beku ini tidak jatuh ke tanah. Ada yang berteka-teki kemungkinan burung ini terperangkap pada wayar yang nipis yang tidak boleh dilihat dalam video. Orang ramai berusaha menyelamatkan seorang kanak-kanak yang kepalanya tersekat di bawah sebuah kereta. Kejadian berlaku ketika kanak-kanak berusia 2 tahun itu sedang bermain di kaki 5 jalan sebelum dilanggar kereta berkenaan. Dia berjaya diselamatkan dan kini dalam keadaan stabil walaupun mengalami retak tulang tengkorak, luka di kepala dan lebam di seluruh badan. Baik, lakonan Rosita Cik Wan atau lebih mesra dengan panggilan Cik Ta sentiasa menghiasi drama-drama tempatan. Bagaimanapun, ketika usia menginjak 46 tahun, Cik Ta mengakui dirinya perlu lebih memilih watak dan tidak terlalu banyak mengambil tawaran-tawaran syarikat produksi. Kita rasa macam menarik, yang tak pernah kita bawa, yang kita tak pernah experience benda tu, dan memang kita interested lah nak bawakan, excited. Tapi bila dapat offer macam karakter yang sama je, macam tak apalah, tunggu next offer lah, insyaAllah mungkin ada lah kot kan. Ada lagi lah untuk pilih watak-watak yang mencabar diri? Ada. I tak nak buat macam, tak nak lah terlalu cabaran terlalu besar sangat. Apa tak mau juga. Kita macam, kita tak nak at my age, kita tak nak bekerja macam terpaksa kerja, tak nak. Kita nak bekerja tu bila kita nak. Bila kita rasa macam kita nak, production pun best, director pun you rasa you boleh bekerja dengan orang tu, then okay. Sempena sambutan Aidil Adha nanti, TV2 bakal menyajikan penonton dengan telemovie Panggilan Haji. Ia ditayangkan pada malam Hari Raya. Telemovie itu mengisahkan sebuah keluarga yang merancang untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji namun berdepan pelbagai konflik dan halangan. Bila kita masuk dalam Masjidil Haram, yang pertama sekali jangan kita buat perkara-perkara yang haram. Sebab itulah dinamakan Masjidil Haram, diharamkan untuk kita buat perkara-perkara dosa. Cerita ni banyaklah pendidikan, ilmu tentang macam nak buat haji. Bukan saja macam tu, kita ada simulasi. Kita buat memang tempat orang buat haji, persediaan Movenpick dekat Sepang kan. Persediaan sebelum orang pergi haji. Jadi cerita tu secara praktikalnya baik untuk kita tengok dan kita akan faham sikit sebanyak macam mana pergerakan haji ni. Waktu wukuf bila, nak baca doa apa dan banyak lagi lah. Kita pun ada barisan pelakon yang hebat. Semua wajib tengok Panggilan Haji ni kepada siapa yang bakal nak pergi haji macam tahun depan. Jadi you all kena tengok sebab dekat dalam ni kira macam orang kata macam ada khusus haji tau dalam drama ni. Memang kita buat real one, khusus tu maksudnya. Puteri Syarah yang kembali aktif berlakon selepas berehat lebih 6 tahun mengakui hanya menerima tawaran lakonan yang memerlukan rakaman dalam tempoh pendek. Semalam kan dapat Panggilan Haji. Tiba-tiba hari ni macam ni kenapa? Jadi kalau dalam sebulan tu contoh Saramik telemovie tu seminggu. Jadi seminggu tu lah memang Sarah betul-betul fokus untuk kerja. Jadi hari-hari yang selebih tu memang Sarah dengan anak-anak dekat rumah dengan suami, dan Sarah juga ada bisnes sendiri. Baik saudara, berita perdana edisi 19 Julai 2020 berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Penularan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP ditetapkan dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.